Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di video seterusnya. Hari ini kita akan membincangkan mengenai pentadbiran negeri-negeri Selat Part 4. Jadi jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum ini, kita telah belajar bagaimana akhirnya Pulau Pinang jatuh ke tangan British. Hari ini, kita akan belajar perluasan kuasa British di Singapura. British telah berjaya meluaskan kuasa dan pengaruhnya di Pulau Pinang dan dia ingin meluaskan kuasa dan pengaruhnya di alam Melayu. British sudah pun dapat menakluki Melaka dan Betawi. Betawi pada waktu itu merupakan tanah jajahan Belanda yang diserahkan kepada British semasa Perang Napoleon secara sementara. Apabila perang tamat, British perlu mengembalikan semula Betawi kepada Belanda. Jadi kita tengok sedikit mengenai perang Napoleon. Pada perang Napoleon, Belanda telah ditawan oleh Perancis. Raja Belanda akhirnya berundur ke England dan menandatangani surat Q pada 1795. Surat Q inilah Belanda menyerahkan tanah jajahannya secara sementara yang berada di timur kepada British sehingga perang tamat. Jadi British menugaskan Stamford Raffles dan William Farquhar ke Tanah Melayu untuk mencari pelabuhan baru untuk bersaing dengan Belanda untuk menguasai Tanah Melayu di samping mencari tempat di Singapura. Pulau Pinang terletak di utara Selat Melaka. Bangkahulu berada di luar laluan utama perdagangan alam Melayu. Manakala British memerlukan pelabuhan yang sangat strategi untuk bersaing dengan Belanda di alam Melayu, kedudukan Singapura di bahagian selatan semenanjung Tanah Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda. Singapura boleh memainkan peranan sebagai pusat pengumpulan bahan mentah. Manakala Pelabuhan Betawi dan pelabuhan di Riau dan Lingga kebanyakannya menjadi tempat persinggahan kapal dagang. Kedua-dua pelabuhan ini berada di bawah pengaruh Belanda. Jadi British ingin menguasai alam Melayu sepenuhnya. Kita tengok bagaimana British mula bertapak di Singapura. Pada Januari 1811, Stamford Raffles dan William Farquhar tiba di Singapura. Pada waktu ini, Stamford Raffles membuat perjanjian awal dengan Temenggung Abdul Rahman di mana pembesar di Singapura. Perjanjian tersebut adalah untuk membenarkan British mendirikan penempatan sementara di Singapura. Tetapi apa yang Temenggung Abdul Rahman cakap pada waktu itu? Beliau menegaskan bahawa perjanjian tersebut perlu mendapat pengesahan Sultan Abdul Rahman yang merupakan pemerintah Kesultanan Johor Riau. Pada waktu inilah Stamford Raffles memanipulasi isu pewarisan takhta yang berlaku di Kepulauan Johor Riau. Apa isunya? Sultan Muhammad Shah III mempunyai 2 orang anak. Anak sulung bernama Tengku Husin. Anak yang kedua, anak bongsu bernama Tengku Abdul Rahman. Pada tahun 1812, Sultan Mahmud Shah telah mangkat. Yang ada di sisinya sewaktu pemakamannya di Lingga hanyalah Tengku Abdul Rahman. Tengku Husin pada waktu itu berada di Pahang tidak dapat untuk menghadiri majlis pada hari pemakaman tersebut. Dengan itu, Tengku Abdul Rahman telah ditabalkan menjadi raja dengan sokongan Bugis dan Belanda. Apa yang jadi pada Tengku Husin? Tengku Husin yang diketepikan akhirnya berundur dan menetap di Riau.
Kesempatan ini digunakan oleh Stafford Raffles dengan memujuk Temenggung Abdul Rahman untuk menjemput Tengku Hussein ke Singapura dan akhirnya Tengku Hussein diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan memakai gelaran Sultan Hussein Muhammad Shah. Perkara ini memberi kesan kepada Kepulauan Johor Riau ataupun Kesultanan Johor Riau, di mana Johor Riau mempunyai 2 orang sultan. Sultan Abdul Rahman bersemayam di Lingga dan Sultan Hussein bersemayam di Singapura. Ada beberapa perjanjian yang ditandatangani antara British dan Sultan. British seterusnya mengukuhkan penguasaan Singapura melalui 2 perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Melalui perjanjian tersebut, British dapat menguasai Singapura, kawasan laut, selat dan pulau kecil sekitarnya kecuali kediaman Sultan dan Temenggung. 2 perjanjian tersebut itu adalah pada 6 Februari 1819 dan juga pada 2 Ogos 1824. Kita tengok satu persatu. Perjanjian pada 6 Februari adalah yang berlaku di antara Stafford Raffles dan juga Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Kesan daripada perjanjian ini, akhirnya penempatan British di Singapura diiktiraf. British menaikkan bendera Union Jack di Singapura pada 13 Februari 1819 dan William Farquhar dilantik menjadi residen pertama Singapura. Perjanjian yang kedua ialah pada 2 Ogos 1824, Residen Singapura John Crawford menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Kesannya, Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Sultan dan Temenggung hilang kedaulatan ke atas Singapura. Sebagai ganti, Sultan dan Temenggung diberi bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Jadi itulah yang berlaku di Singapura. Bagaimana akhirnya Singapura jatuh ke tangan British. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.